Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nihama Barakam kepada semua pimpinan daripada parti Pakatan Rakyat dan semua calon-calon yang ada di sini, kepada tuan-tuan semua, adakah semua sudah bersedia untuk 5 hari bulan 5 kita buat perubahan? Ya. Bersama-sama kita pada malam ini, calon daripada Batu, saudara Kian Juang bersama saudara-saudara sekalian. Saya calon Parti Keadilan Rakyat bagi para pemudang dalam pilihan raya umum ke-13 ini. Saya mohon sokongan dan undi dari tuan-tuan. Saya berjanji akan menjadi ahli parlimen yang setia kepada negara, setia kepada rakyat di negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya umum ke-13 ini sangat penting. Sebab pada 5 hari bulan 5 ini yang nak kita tegakkan jelas sebuah kerajaan rakyat yang sebenar-benarnya. Saya telah memperjuangkan nasib rakyat jelata di mahkamah sebagai peguam, dari mahkamah rendah, mahkamah tinggi sampai mahkamah persekutuan. Tetapi kesimpulannya, untuk membela rakyat tidak cukup di mahkamah, tetapi kita mesti menguasai parlimen, saudara-saudara. Sebab parlimenlah tempat kita membuat undang-undang, memindah undang-undang, menghasilkan undang-undang. Ada 222 kursi parlimen. Kalau kita dapat 130 kursi parlimen, kita sudah dapat memerintah Malaysia dengan majoriti yang cukup. Saudara, percayalah, pada 5 hari bulan 5 ini, ramai-ramai kita pergi pusat pengundi. Kita mengundi untuk apa? Untuk tukar kerajaan. Sudah 12 kali pilihan raya, tapi kali inilah peluang untuk rakyat menaikkan satu kerajaan baru yang baik, yang bersih, menggantikan Malaysia. Saudara, saya dapat di situ sahabat saya, calon Pakatan Rakyat, saudara Azmi Ahmad, bagi Tun Serum. Saya harap beri sokongan bagi Dewan Undangan Negeri Serum di
ini Pakatan Rakyat betul-betul bersatu. Awal tadi pukul 8 saya berceramah di Tangkak Jaya untuk kita bagi sokongan kepada calon DAP saudara Eugene Lee. Tadi di Sekamat pemimpin-pemimpin DAP dan PAS datang ke Sekamat untuk memberi sokongan calon Pakatan Rakyat dari Parti Keadilan Datuk Chua Chu Beng. Saudara-saudara, beritahu kepada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, jangan sia-siakan undi mereka. Jangan bagi undi kepada Barisan Nasional, sebab Barisan Nasional akan kalah kali ini. Kita hendak perubahan. Kita hendak bersihkan negara kita ini dari apa? Dari rasuah. Mana-mana pun kita cakap, satu perkara yang penting kita mau bersihkan negara kita ini dari rasuah. Yang kedua, kita mau bersihkan negara kita ini dari dasar-dasar politik perkauman. Dan yang ketiga, kita mau jadikan Malaysia untuk masa depan anak cucu cicit kita sebuah negara Malaysia yang aman, makmur, bersatu padu dan sejahtera. Setuju? Saudara, calon tak boleh cakap panjang-panjang. Ada kawan-kawan lain yang akan tolong calon. Tapi bila tengok ramai orang di sini, saya pun naik semangat. Saya lupa saya jadi calon. Dengan itu saya sudah ucapkan saya berbanyak terima kasih. Salam reformasi. Terima kasih menjadi dikatakan saudara akan Karim dan tanpa membuang masa seterusnya. Marilah kita bersama-sama mendengar pesanan daripada saudara Yen Chua. Terima kasih saudara Kai Yen. Salam reformasi, salam perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Wan Sang Hao. Yang saya hormati calon-calon sahabat seperjuangan saya dari PAS, Keadilan, DAP, Keseluruhan Kepimpinan dan jentera-jentera pilihan raya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Sekali lagi saya ingin ucapkan tahniah. Tahniah kepada rakyat Johor. Tahniah kepada pengundi Ledang. Tahniah kepada pengundi Serong. Kerana hari ini bukan mudah, cukup luar biasa. Kita lihat rakyat Malaysia, yang Melayu, yang Cina, yang India, kita berkumpul di sini. Dan kita berkumpul di sini bukan saja nak dengar ucapan, tetapi kita nak istiharkan kesayangan kita terhadap negara ini. Kita ingin menunjukkan kita rakyat yang prihatin. Kalau tidak, kita semua boleh balik rumah tengok TV3 saja. Tapi kita tidak. Kita pilih untuk datang dengan ceramah. Ini adalah kerana kita prihatin masa depan negara kita. 我们各位朋友，你们今天集合在这里，
有华人、印度人、马来人，各民族都有。这个不只是听演讲这么简单，这个是我们呈现我们对这个祖国的热爱，我们关心这个国家的未来，我们才出来听，出来要为我们的下一代而斗争。Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, malam ini saya berdiri di sini. Saya sama dengan orang lain, tak ada wabi lagi. Saya rakyat biasa seperti orang lain. Cuma saya yang bertanya. Tapi saya berucap di sini kepada bukan pengundi saya, kerana saudara-saudari tak undi saya. Kawasan saya di Kuala Lumpur. Tapi saya ingin rayu kepada semua hadirin di sini atas saudara sebagai ibu bapa. Sebagai ibu bapa yang sayangkan anak, yang sayangkan generasi yang akan datang. Semua di kalangan kita sayangkan anak. Kita mau anak kita hidup lebih bahagia, anak cucu kita selamat. Itulah sebab saya tidak mau tekan politik malam ini. Sungguh pun perjuangan kita perjuangan politik, tapi sebagai rakyat Malaysia, semua sama. Yang Melayu, yang Cina, yang orang asli, yang India. Sebagai ibu bapa, kita ingin membela nasib anak cucu kita. 各位，我今天向你们向你们请求，作为一个父母，作为父母的责任是维护我们下一代，让他们活得更好。我们的上一代为我们今天做出牺牲，今天轮到我们为下一代做出牺牲。Sudah cukup masa kita harus berkorban dan berusaha untuk generasi yang akan datang. Hari ini kita dapat pembangunan dan kita dapat menikmati kemudahan yang ada. Ini bukan kerana Barisan Nasional, bukan kerana pemimpin, tetapi nenek moyang kita yang telah berkorban, yang telah teruka tanah ini, yang telah mempertahankan kemerdekaan kita, yang telah berusaha memeliharakan tanah pusaka kita, yang menyimpan cukup dana supaya hari ini kita masih hidup selamat. Dan kita harus fikir apa akan terjadi dengan anak cucu kita. Tuan-tuan dan puan-puan, politik negara kita memang sakit sekali. Kita cukup teruk dalam keadaan ini. Itulah sebab tengok dalam pilihan raya kita sudah hampir separuh masa. Ini setengah. Kalau football ini sudah masuk separuh masa. Tapi kita pergi merata tempat. Di mana ceramah UMNO? Di mana orang Barisan Nasional berucap? Tidak ada. Himpunan orang UMNO untuk kempen macam majlis cabut betua. Ya betul. Yang ada pelakon nyanyi tadi, buatlah lakonan sikit, nyanyi sedikit, menari sikit. Yang lain semua tunggu. Nanti cabut undi dapat hamper. Dapat pula 10 kilo beras, mesin jahit, TV flat screen, macam-macam. Tapi mana bagi politik di mana isu tidak ada. UMNO sudah kehilangan isu, tidak lagi mempunyai keupayaan untuk memberitahu ke mana arah tuju negara kita. 我这已经不能给我们带来一个未来。他们完全不谈国家的是什么，请我们吃喝，然后抽奖，给10 kilo 等米，然后回去了，他希望我们会投他的票。Biarlah kita sekarang lihat, sikit 500 brain,
sikit 300 bro, sikit 4 biji tayar percuma, macam-macam. Hamper kita bawa balik. Adakah ini cukup untuk menjamin masa depan negara kita? Adakah beras 10 kilo kita akan gadaikan masa depan anak cucu kita? Itulah sebab kita rayu, fikir betul-betul. Jangan kerana beras 10 kilo anak cucu kita nasib tergadai. Jangan kerana hamper kita pangkal cacing sebab ada hamper. Jangan. Saya nak ceritakan, sungguh pun ramai di kalangan kawan dari Barisan Nasional kata orang kampung apa mereka tahu. Mereka tak tahu apa-apa. Kita bagilah duit cukup lah. Bagi India, bagi ke India, ke China, ke Melayu, tak kira lah. Saya nak ceritakan, bila kita terima wang-wang ini, jangan fikir kita sudah nasib kita terjamin. Hutang negara kita isu besar. Orang kampung mungkin tak sedar apakah keadaan sekarang dalam keadaan negara kita. Rakyat Johor sudah cukup kesedaran sebenarnya. Saya tidak anggap oleh kerana 12 kali orang Johor sokong Barisan Nasional mereka kurang bijak. Tidak. Orang Johor pun cukup bijak. Tapi cuma sebelum ini kita tidak ada peluang untuk membuat perbandingan. Kita bandingkan. Johor sebuah negeri yang begitu kaya. Apa tak ada? Balak ada, apa tu, sawit ada, kilang banyak, air banyak, air sungai besar-besar sampai kita boleh jual murah air kepada Singapura. Kita ada. Kalau dibandingkan dengan Selangor, Selangor negeri kecil, saiz pun lebih kecil. Semua apa pun tak ada hutan, tak ada sungai. Sungai kecil macam longkang, orang Johor kata. Tak ada. Kalau orang Johor pergi ke Selangor, dia kata ini parit. Mana? Sungai. Tapi orang Selangor, selepas undi Pakatan Rakyat, boleh dapat air percuma. Air percuma dapat. Johor mau. Dan orang mati, kerajaan ada dana bagi 2,500 untuk keluarga, ahli keluarga sebagai khairat kematian. Anak dilahirkan di Selangor, bila sampai umur 18, kerajaan Selangor sediakan dana RM1,500 nak buat bisnes ke, nak beli barang ke, nak pergi ke sekolah, masuk universiti ke, ada sedikit dari kerajaan. Kenapa sebuah negeri yang kurang sumber seperti Selangor mampu buat? 为什么一个小小的州比你们还要穷，但是我们短短5年里面可以做得到。Dalam 5 tahun Pakatan Rakyat memerintah, jauh lebih banyak pencapaian kebajikan untuk rakyat daripada 50 tahun di bawah Pakatan Rakyat, di bawah Barisan Nasional. Sampai sekarang, dulu Barisan Nasional kata bagi air percuma, negeri akan jadi bankrupt. Tak tahan 6 bulan, negeri bankrupt. Tapi sudah genap 5 tahun. Bukan saja tidak bankrupt, reserve kewangan negeri Selangor telah 3 kali ganda lebih besar daripada. 我们不单单没有破产，我们的储备金加了3倍。为什么我们可以做得到？只有一句话，我们的政府不贪污。Kita apa secret dia? Tidak ada. Selain daripada satu, kita tidak rasuah. Kita tidak rasuah, kita mampu. Oleh itu, rayuan saya
ialah kita fikir betul-betul. Pilihan kita akan menentukan corak kerajaan. Sebab 2008, rakyat Selangor pilih Pakatan Rakyat. Kini Barisan Nasional kononnya kata nak rampas balik Selangor. Dalam manifesto Barisan Nasional di Selangor, apa yang mereka janjikan? Mereka janjikan akan teruskan program-program kebajikan yang telah dimula oleh Pakatan Rakyat. Ini termasuk air percuma. Ya, saya nak tanya orang Johor, Barisan Nasional, apakah balasan jasa kepada orang Johor yang telah menyokong Barisan Nasional selama ini? Tak cukup tak setia kepada Barisan Nasional. Tapi sehingga hari ini, manifesto Johor yang dikemukakan oleh Barisan Nasional tidak ada air percuma. Kenapa orang Selangor dapat? Sungguh pun di bawah Barisan Nasional, mereka pun mahu teruskan air percuma. Tapi di Johor, Barisan Nasional tidak. Ini adalah kerana Johor ini tidak diperintah oleh Pakatan Rakyat. 因为我们没有做出改变。如果上一届你们投民联的话，今天你们有免费水。下一届即使国政抢回来，你们还是会拿到免费水。这个就是两县制的好处。他改的是制度上的改，换人还是要把好的制度留下来。Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, ini hanya satu contoh. Tapi kali ini kita nak sokong perubahan ini bukan kerana kita nak, bukan saja untuk mempertingkatkan kebajikan. Bukan saja kerana kita rasa kita mahu kerajaan yang bagi kita pelbagai skim untuk membantu rakyat. Saya rayu kerana negara kita kini menghadapi satu krisis besar. Dengan rasuah dan penyelewengan yang berlaku, anak cucu kita tak selamat. Saya nak impas mula dalam sejarah ekonomi negara kita. Tahun 1957, rakyat Johor cukup sedar pada waktu itu taraf ekonomi negara kita yang baru merdeka, kita sama taraf dengan Singapura. Duit kita bersama, sama. Kita lebih kuat. Kita lebih maju daripada Korea atau Taiwan. 在57年我们独立的时候，马来西亚的经济比台湾、比香港、比韩国还要为水。但是今天我们到了什么地步？我们跟新加坡曾经是平起平坐，我们的钱跟他一样大。但是今天是什么样的？ Tahun 1957 bila kita istiharkan kemerdekaan, negara kita tidak berhutang, kosong hutang. Dari tahun 1957 hingga 2007, kita melalui 5 orang Perdana Menteri. Banyak yang dari Johor. Tengku Abdul Rahman, Hussein On, Tun Razak, Hussein On, Mahathir, lepas itu Abdullah Badawi. Di tangan Abdullah Badawi pada 2007, hutang negara kita telah meningkat sehingga 250 bilion. Inilah rekod pembangunan yang dibawa oleh UMNO Barisan Nasional selepas rancangan Malaysia pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya. Selepas dasar ekonomi dilaksanakan, hutang negara kita dinaikkan jadi 250 bilion. Banyak. Tapi kita ingat 2008 hingga 2013 tahun ini, hutang negara kita dalam 5 tahun ini, 1 tahun dipegang oleh Abdullah Badawi. Lepas tu diserah kepada Najib. 4 tahun di tangan Najib.
dalam 5 tahun ini hutang negara kita ditambah lagi 250 bilion. Inilah hebatnya Najib. 5 orang Perdana Menteri, hutang kita naik 250 bilion. 5 tahun di bawah Najib, hutang kita tambah lagi 250 bilion. Itulah hebatnya Najib. Taraf hutang negara kita 504 bilion sekarang. Ubah! Ubah! 我们这个欠债欠了5000亿，5000亿是多少钱？哦，今天我们算不到啊！如果安哥，如果你一天中100万，有一天中马票中100万，高兴不高兴？高兴啊，一定高兴啊！如果你今天中100万，明天又中100万，从星期一中100万，一直中到星期日，每天中100万，你高兴不高兴？高兴吧？所以呢，你要知道要还这个5000亿，要还多少？ Untuk menjelaskan hutang 504 bilion ini, kita fikir 504 bilion itu berapa besar pun bingung kita mau fikir. Saya nak ambil contoh. Kalau kita bagi peruntukan kepada ketua kampung 1 juta ringgit, hari besok dia boleh bangunkan satu dewan di sini beraircon dengan PA system dengan kapet yang cantik. Kalau saya bagi ketua kampung 1 juta, sebuah surau yang cukup lengkap dan cantik boleh didirikan. Kalau kita bagi ke sekolah 1 juta ringgit, sebuah gajah baru boleh kita dirikan. 1 juta itu cukup besar. Untuk jelaskan hutang 504 bilion ini, kalau sehari kita bayar 1 juta, seminggu kita bayar 7 juta, setahun kita bayar 365 juta. Untuk lunaskan hutang 504 bilion ini, kita terpaksa mengambil masa 1380 tahun untuk jelaskan hutang. Sehari kita bayar 1 juta, kita terpaksa mengambil 1380 tahun untuk jelaskan. Saya rayu kepada ibu-ibu, bapa-bapa di sini. Kita sebagai ibu bapa, dalam agama kita diwajibkan untuk mewariskan anak kita tanah, untuk mewariskan anak kita tanah, untuk pastikan anak cucu kita simpan tanah pusaka kita, simpankan dana yang kita usaha untuk menjadikan kehidupan mereka lebih bahagia. Mana agama di kalangan kita, yang Hindu, yang Islam, yang Buddhis ada, mana satu yang membenarkan kita wariskan anak cucu kita dengan hutang? Mana? Bolehkah kita sebagai ibu bapa, sebagai datuk, sebagai nenek, kita wariskan anak kita hutang yang berbilion-bilion ini? Nak jelaskan 1380 tahun, dia menderita 1380 tahun, anak cucu kita menderita. Nah itulah saya sebut ini adalah krisis. Krisis bukan saja krisis ekonomi, tetapi krisis dari segi moral. Kerana kita merosakkan tanggungjawab ibu bapa. Kerana kita cuai, kalau kita sokong Barisan Nasional lagi, ini bermaksud kita bebankan anak cucu kita dengan hutang. Dan kita lihat dalam keadaan ini, UMNO Barisan Nasional tak ada hujah untuk jawab. Mereka tidak tahu macam mana menjelaskan keadaan negara kita. Dan kita hadapi yang ada dalam pilihan raya. Manifesto pun copycat dari Pakatan Rakyat. Saat yang ada video lucah.
Musim pilihan raya macam musim film video rujak. Dan itulah sebab saya sebut ini juga adalah krisis akhlak. Negara kita menghadapi satu krisis akhlak kerana bukan saja pemimpin kita rasuah, tetapi pemimpin kita menggunakan budaya yang tidak sihat untuk menangkan pilihan raya. Bagaimana kita jawab kepada anak cucu kita? Oh, orang ini menang, parti ini menang sebab dia banyak tayangkan video rujak. Yang kena sekarang bukan saja Anwar Ibrahim. 15 tahun seorang insan namanya Anwar Ibrahim menderita kerana fitnah, kerana tomahan dan tidak jelas. Setiap kali kita nak jelaskan perkara ini, nak bersihkan maruah dia, tapi ada lagi konspirasi baru. Sekejap lelaki, sekejap perempuan. Sekejap Melayu, sekejap Cina, macam-macam. Sehingga ayah kepada Saiful Buhari sudah mengaku ini adalah rancangan jahat, konspirasi untuk jatuhkan Anwar Ibrahim. Tapi tidak henti. Bukan saja Anwar kena, Nurul Izzah kena, Mustafa Ali kena. Tak ada seorang pun yang bebas daripada tomahan ini. Dan kita jangan benarkan budaya ini sebar, rosak anak cucu kita. Dan itu sebab saya rayu kepada ibu bapa sini, sebagai ibu, sebagai ayah, kita mempunyai tanggungjawab untuk membela anak cucu kita. Pastikan mereka tidak dicemar oleh budaya kotor, taktik kotor ini. Dan kita harus bangkit sebagai rakyat. Kita tolak yang fitnah, tolak tomahan ini dan kembalikan Malaysia yang bersih. Semuanya apa itu? Kita janji kita Malaysia. Saudara-saudari yang saya hormati, saya harap pilihan raya ke-13 ini adalah merupakan satu tanda sejarah di mana rakyat akan bangkit untuk mempertahankan negara ini. Negara Malaysia kini sekarang berada di simpang sejarah. Kemana arah tuju itu harus ditentukan oleh rakyat sendiri. Kali ini bukannya nak sokong Tin Chua, bukannya nak sokong Anwar Ibrahim, bukannya nak sokong DAP, PAS atau keadilan. Tapi yang penting kita harus pastikan rakyat adalah penentu masa depan negara. Dan kita harus mengisytiharkan perang kepada perasuah-perasuah. Kita menyanjungi pemimpin kita, betul. Tapi kita tidak akan membenarkan pemimpin kita yang sayang bini sehingga isteri dia dapat cincin 23 juta. Di mana rakyat menderita. Di mana rakyat minta rumah kos rendah sampai sekarang giliran panjang. Permohonan ini setebal satu ensiklopedia kita tak dapat. Padahal lembu boleh duduk dalam kotak itu. Saya sudah tahu. Ini yang kita tidak boleh benar. Dan saya harap bukan saja pilihan raya ke-13 kita sebagai ibu bapa memikul tanggungjawab untuk melakukan perubahan untuk selamatkan anak cucu kita, dan kita juga ingin merakamkan pendirian rakyat bahawa pilihan raya yang ke-13 ini bukan saja kita menangkan Pakatan Rakyat, tetapi kita ingin rakamkan kebangkitan rakyat yang akan mengukir sejarah Malaysia sendiri. Rakyat akan memberi satu ingatan kepada semua pemimpin yang akan datang, termasuk yang akan datang. Pemimpin-pemimpin ini harus ingat, jangan sekali-kali mengkhianati amanah yang diberi. Jangan sekali-kali mengkhianati kepercayaan rakyat, dan jangan sekali-kali rasuah. Kalau tidak, rakyat akan bangkit
bangkit untuk jatuhkan pemimpin yang zalim, bangkit untuk jatuhkan pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Dan ini kali rakyat akan bangkit, naikkan Pakatan Rakyat sebagai ingatan kepada Barisan Nasional kerana mereka sudah menyeleweng, mereka sudah mengkhianati amanah yang telah diberi oleh rakyat. Dan dengan ini saya ucapkan tanya, saya yakin sokongan rakyat ini tetap kepada kebenaran dan keberanian ini akan selamatkan Malaysia. Karena itu saya sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih. Saya harap pada 5 hari bulan yang akan datang, inilah kita secara bangga tanggal 5 Mei 2013 rakyat Malaysia bangkit untuk lakukan perubahan. 让我们大家看到2013年5月5日我们新的马来西亚问题。Saya pastikan pada 6 hari bulan bila Perdana Menteri Pakatan Rakyat angkat sumpah, pada keesokan hari 7 hari bulan Mei, minyak di seluruh negara akan turun. Ini sebagai balasan jasa kita kepada rakyat yang memberi sokongan kepada pakatan. Karena itu saya sekali lagi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi. Terima kasih kepada saudara-saudara.